Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia ini, yang mana kita insya-Allah akan menerima pembayaran fasa kedua pada bulan ini. Saya menerima banyak persoalan yang keliru berkenaan dengan pembayaran fasa kedua ini bagi kategori bujang. Ada yang tanya sebab ada yang kata ada yang dapat, ada yang tak dapat dan juga sebagainya. Jadi sebenarnya untuk kategori bujang ni, macam mana, ada ataupun tidak pembayaran untuk fasa kedua bagi BKM ini? Jadi saya ingin kongsikan sedikit kepada anda. Okey, yang pertama kita kena lihat dalam kategori untuk bayaran bantuan keluarga Malaysia ini, BKM ini, bujang ini dia dikategorikan kepada dua. Yang pertama adalah bujang yang berumur 21 tahun sehingga kepada 59 tahun, yang mana mereka ini perlu berpendapatan 2,500 dan ke bawah, dan mereka akan menerima bayaran BKM sebanyak RM300 secara keseluruhannya. Dan bujang yang kedua adalah bujang keluarga emas ataupun bujang yang tidak ada pasangan dan juga tidak memiliki sebarang anak. Jadi mereka ini yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah layak untuk menerima bayaran keseluruhan BKM sebanyak RM600. Jadi bujang ni ada dua, dia ikut kategori umur dan juga kategori pendapatan. Jadi kalau kata berumur lebih pada 60 tahun, tidak berkahwin ataupun keseorangan, sebab dah berpisah ataupun kematian dan sebagainya, dan berpendapatan RM5,000 dan ke bawah, jadi mereka ini dikategorikan sebagai bujang juga. Okey, jadi selepas kita faham berkenaan dengan kategori bujang ini, jadi bagi mereka yang berkategori bujang ataupun yang ibu bapa tunggal ini juga, tetapi ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak, saya kongsikan di sini, tetapi berusia 21 tahun sehingga kepada 59 tahun dan berpendapatan RM2,500 dan ke bawah, mereka ini akan menerima pembayaran BKM secara keseluruhannya berjumlah RM350, dan mereka ini akan menerima bayaran BKM sebanyak dua kali, iaitu sebanyak RM200 bagi fasa yang pertama, sudah pun dibayar pada bulan Mac yang lepas, dan RM150 insya-Allah pada fasa yang ketiga, iaitu pada bulan September tahun 2022. Jadi bagi mereka ini tidak ada pembayaran bagi fasa kedua, hanya dua kali pembayaran akan dilakukan pada fasa pertama dan juga pada fasa yang ketiga. Dan seterusnya bagi mereka yang berkategori bujang dan juga ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak tetapi berusia 60 tahun dan ke atas. Okey, jadi mereka ini berpendapatan daripada RM5,000 ke bawah. Mereka ini layak untuk menerima bayaran keseluruhan sebanyak RM600, yang mana mereka akan menerima pembayaran sebanyak RM150 setiap fasa. Fasa 1 RM150, fasa 2 insya-Allah pada bulan ini RM150, fasa 3 insya-Allah pada bulan 9 RM150, dan fasa yang keempat insya-Allah juga pada bulan Disember sebanyak RM150, menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM600. Jadi di sini kalau kita ini berada dalam kategori bujang tetapi di bawah usia 60 tahun, maksudnya 59 tahun sehingga kepada 21 tahun, jadi kita tidak akan menerima pembayaran pada fasa kedua ini. Hanya mereka yang berusia lebih 60 tahun saja, bujang ataupun ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak, akan mendapat pembayaran sebanyak RM150 pada fasa yang kedua ini. Jadi saya harapkan dengan sedikit perkongsian pada hari ini tidak ada lagi yang keliru. Apa-apa pun sebenarnya anda boleh buat semakkan di dalam laman web bkm.hasil.gov.my untuk melihat status kelulusan anda ini bagaimana, status keseluruhannya, sebab ada dinyatakan di dalam laman web BKM. Jika ada masalah, anda boleh menghubungi pihak lembaga hasil dalam negeri untuk
berurusan berkenaan dengan kata laluan, ID dan sebagainya, dan bagi boleh memastikan untuk anda membuat semakan dari semasa ke semasa itu adalah yang lebih terbaik. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan seperti biasa, bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.